the hantaran rate must be agreed upon by both parties. Okay, so parties ni, two parties yang can agree lah upon hantaran. And hantaran tak wajib pun. Okay, hantaran tak wajib, yang wajib is mas kahwin. Tapi kenapa mungkin adat Melayu kita ada hantaran? Because untuk nampakkanlah untuk menzahirkan kebahagiaan, untuk saling beri memberi, kan, tahaddu tahabbu. So nampakkan kemeriahannya, kegembiraannya, kemesraannya tu dari sudut hadiah. Walimah pula is a feast given after the marriage by the couple, which is a sunnah. Walimah is a celebration of the newly formed family for announcing that this couple is now husband and wife. Okay, walimah disunatkanlah untuk melakukan, untuk mengheboh-hebohkan bahawasanya orang ni dah kahwin. So kirakan kalau orang nanti after that orang nampak orang ni berduaan, orang tak akan kata no, they are having a haram relationship. No, because orang dah tahu dia dah kahwin, so dah tak ada spekulasi, tak ada fitnah lagi. During the celebration, relatives and friends of both the husband and the wife as well as community members are invited to get acquainted with each other and begin a nice relationship through the marriage. So dalam walimah tu juga orang akan saling kenal mengenal antara family dengan family. Okay, kasih orang makan. And kasih orang makan pun dekat Islam tak boleh kita choose tau. Kita tak boleh choose, okay, orang miskin tak boleh masuk kita punya wedding, orang kaya je masuk ataupun orang yang kita suka. Macam for example, macam kita tengok status lah, it is maksudnya is forbidden, okay, dikeji dalam Islam kalau kita actually menghalang orang-orang yang macam yang susah, ataupun kita macam filter our invitation. Okay, kalau filter invitation for sebab-sebab yang tertentu yang munasabah, is okay. Okay, for sebab of macam orang ni tak baik untuk this walimah, it's okay. Tapi more tu macam status wise is not okay. Okay, kalau boleh jemput orang, jangan tengok the status of that person in the community lah. Sometimes orang kata jemput orang-orang yang ternama saja, jangan jemput orang yang tak berkedudukan. Mungkin dia tak akan dapat kasih manfaat ke tak. No, the keberkahan doesn't work that way lah. Keberkahan kalau boleh kita invite semua orang. Okay, invite semua kita kenal lah. Ikut kemampuan kita yang penting, dan kita tak filter-filter orang based on their status. Okay, firman Allah SWT, wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah fa in tabna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'ah. Ini adalah dalil untuk kewajipan mas kahwin. Menurut Ibn Kathir, Ibn Abbas berkata bahawasanya an-nihlal kat sini maksudnya mahar. Ibn Zaid pula menjelaskan ianya bermaksud seperti sesuatu yang wajib diberikan kepada isteri disebabkan akad nikah. Okay, so dekat sini, yang tadi dekat ayat sini, an-nihla tu Allah kata wajib diberikan kepada perempuan yang kita dah kahwin dengannya. So nihla di sini tafsirnya adalah mas kahwin. Okay, nanti kita you can actually look further on this, insyaAllah, in the slides on your own. So ni antara hikmah mas kahwin adalah memfadukan mas kahwin. Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi kata untuk menunjukkan bahawasanya sebagai bukti ikatan cinta antara kedua-duanya, juga bertindak mengikat perhubungan kedua-dua pasangan dengan kasih sayang dan welas kasihan di bawah pemimpinan pasangan lelaki tersebut. Okay, nampakkanlah keseriusan, keseriusan lelaki untuk kahwin. Okay, like macam dia bukan actually letak harga dekat the girl, no, tapi nampak keseriusan lelaki untuk berkahwin. Macam dia show that okay, kalau the girl punya family minta mas kahwin the harga segini, he is actually willing to give. Pemberian mas kahwin disyaratkan sebagai lambang kemuliaan dan penghargaan terhadap wanita melalui sesebuah perkahwinan. Dan mahar mengikut negara. Jadi setiap negara tu maharnya masing-masing lah. Maharnya ada yang kat Singapura $100 kan. Jadi dekat negara-negara lain mungkin lebih tinggi atau lebih rendah lah. Okey, kat sini ada perbezaan mas kahwin. Kita dapat perbezaan di antara mas kahwin dan hantaran. Mas kahwin merupakan pemberian yang wajib, tetapi hantaran lebih merupakan hadiah kepada pihak isteri. So satu wajib, satu sunnah, ataupun satu yang mubah. Hantaran adalah tidak wajib dan terpulang kepada pasangan untuk menentukan kadarnya. Tiada kadar minimum hantaran yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Maksudnya
Maksudnya dekat sini bukan pihak kerajaan in terms of dekat our society ni dia tak ada minimum lah. Okay, ini berlainan dengan mas kahwin. Okay, pada keseluruhannya dalam adat Melayu yang wang hantaran merupakan bantuan bagi pihak isteri untuk belanja kahwin. Ia bertujuan mengurangkan beban isteri dan keluarga isteri dan membuat persiapan majlis perkahwinan. So, kirakan hantaran di sini the more to nak tolonglah pihak perempuan untuk buat majlis kahwin, nak tolong pihak perempuan untuk siapkan diri untuk kahwin. Jadi dia kasih financial support in that sense lah, dia kasih financial support. Ia juga boleh dianggap sebagai hadiah kepada isteri yang kini bakal menjadi pasangannya. Okay, jadi hadiah juga. So dekat kirakan adat Melayu macam itu, tapi from what I know from adat orang Jordan pula, they actually mas kahwin tu dia kan wajib kan. So diorang maybe ada hantaran tapi diorang more fokus on mas kahwin, and mas kahwin tu merangkumi semua tau. Maksudnya the guys punya walimah and the girl punya walimah, and kena siapkan rumah semua. So kirakan it's quite hard on them jugalah untuk the lelaki, because they need to actually fulfill everything so that they can marry with the girl. So sometimes sampai paling sikit kita punya mas kahwin kan paling sikit mungkin $100 kan. Kat sana ada je lah 100 dinar lebih, tapi the average will be thousands dinar. Okay, thousands of dinar, because diorang really put everything tu on lelaki lah. Lelaki yang kena provide everything for the girl. Even walimah, kita orang kat sini kan mungkin ada shared walimah, tapi kat sana shared ke tak share, lelaki akan kena bayarkan juga. Even baju pengantin perempuan semua lelaki yang kena bayarkan. So lain adat, lain-lain pelaksanaan. Memberi mahar kepada isterinya hukumnya wajib. Okay. Kadar mahar, Islam tidak menetapkan kadar serta had yang paling maksimal dan minimal dalam menentukan mahar bagi seseorang wanita. Ia bergantung kepada uruf, iaitu keadaan semasa dan suasana suatu tempat dan masyarakat. So ikut adat dan uruf juga, dan ikut kemampuan.